Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 4. Okey, sebelum cikgu pergi tajuk 9.4, so cikgu just recall balik apa yang dah belajar untuk tajuk kebarangkalian Okey, kebarangkalian peristiwa bergabung. So kita ada peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey, pelajari recall balik A dan B peristiwa bersandar. Peristiwa bersandar ni maksudnya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Kalau tidak bersandar, tak ada kaitan tidak mempengaruhi. Okey, contoh dia, kalau yang bersandar ni memilih dua keping kad daripada kotak, okey, mengandungi kad berlabel baik, satu demi satu tanpa pemulangan. So dia ada kaitan Okey, kalau macam ni tidak bersandar ni, sebiji dadu ada dilambungkan dua kali mendapat nombor 6. Okey, seterusnya kita ada hukum pendarapan kebarangkalian. So kita tengok kat sini, kalau dia bersilang, bila bersilang, so kita darabkan dia. Maksudnya sebiji dadu ada dilambung dua kali, so kebarangkalian dia dapat nombor 6. So dua kali baling, so kita darab lah. So kita akan dapat 1/36. Okey, so kita pergi kepada hukum penambahan kebarangkalian So dekat sini aplikasi kebarangkalian, sekejap lagi kita akan sentuh. Okey, kita tengok A dan B peristiwa saling eksklusif. Maksudnya saling eksklusif ni tiada persilangan berlaku tiada persilangan. So A kesatuan B sama dengan kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. So kalau A dan B tidak saling eksklusif, maksudnya dia ada persilangan lah. Dia ada persilangan. So bila ada persilangan, so mesti tambah. Okey, tambah dengan persilangan Okey, so ni peta konsep Okey, kita pergi kepada tajuk kita hari ni. Okey, aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. So yang ni cikgu ambil daripada textbook lah. Cikgu ambil daripada textbook, so cikgu olah balik Okey, kita tengok bagaimana anda menyelesaikan masalah melibatkan kebarangkalian peristiwa bergabung. So macam mana kita nak solve problem Okey, kita tengok dekat sini contoh 12. Sebiji dadu adil dilambung dua kali berturut-turut. So kita lambung dadu kali pertama. Okey, lepas tu kita lambung lagi sekali, sebab dia kata dua kali berturut-turut. Okey, jika uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali. Okey, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna diperolehi? Okey. So dekat sini kalau uji kaji ini dijalankan sebanyak 540 kali lah. Okey, kita tengok dekat sini. First kali memahami masalah. Jom besarkan sikit. Okey, memahami masalah. Okey, peristiwa bergabung tidak bersandar. Okey, nombor kuasa 2 sempurna 1 dan 4. Okey, sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. So kita ada KK, okey, ataupun K prime atau K prime dengan K Okey. So dekat sini kita merancang strategi. So kita lukis gambar rajah pokok. So kebarangkalian nombor kuasa 2 sempurna. Okey, 2/6. So kita kecilkan dia, kita jadi 1/3. Okey, hitung kebarangkalian KK, K prime, K dengan K prime. Okey, K prime dengan K. Okey, K dengan K, K dengan K prime ataupun K prime dengan K. So didarabkan dengan
540 kali. Sebab uji kaji ni kita nak jalankan dia sebanyak 540 kali lah. Okey, macam mana kita nak laksanakan strategi? Okey, K ni peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna K ni. So K prime ni bukan kuasa 2 sempurna. Okey, so sekarang ni kita tengok dia lambungan yang pertama untuk dapat nombor kuasa 2 sempurna ni. Nombor kuasa 2 sempurna ni kan 1 dan 4. So cikgu tengok sikit kat sini, cikgu explain lagi sekali So nombor kuasa 2 sempurna ni kita ada 1 dan 4. Jadi buah dadu tu 2/6 lah. So kita kecilkan, kita dapat 1/3. So 1/3 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. So kita labelkan dia K. Okey, untuk yang bukan nombor kuasa 2 sempurna, kita buat K prime So yang bukan balance daripada dia lah 2/3. Okey, untuk balingan yang kedua sama juga. Okey, balingan yang kedua mungkin kita dapat nombor kuasa 2 sempurna ni 1/3. Okey, yang bukan kuasa 2 sempurna ni K prime ni 2/3. Okey, kita sambung dekat bawah ni sama juga. So ni adalah kesudahan dia. Okey, kesudahan dia. Jadi dia kata kebarangkalian KK union dengan yang ni. Okey, union dengan K prime dengan K. Okey, kenapa dia highlight dekat sini? Okey, sebab dia highlight dekat sini, dia nak kebarangkalian mendapat nombor kuasa 2 sempurna. So K saja Kalau yang ni bukan kan. So bila kesatuan kita tahu. Okey, kalau KK ni kita darab dia lah. Kita darab, so kita tambah. Okey, tambah dengan kita darab K dengan K prime. Okey, kita tambah K prime dengan K. So kita dapat 5/9. Okey, bilangan sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna, kita dapat 5/9 darab dengan 540 kali uji kaji kita. So kita akan dapat 300 kali lah. 300 kali. Okey, kesimpulan dekat sini, sebanyak 300 kali untuk memperoleh sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi macam mana kita nak semak dia? Kita boleh semak juga bilangan n ni kurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Maksudnya 1 tolak dengan 2/3 darab dengan 2/3. Ni yang bukan yang bukan. Okey, yang bukan. Jadi 1 tolak dengan bukan nombor kuasa 2 sempurna, kuasa 2 darab dengan 540. So kita dapat 300. Okey, pelajar boleh pause. Boleh pause dan boleh tengok boleh tengok. So yang bahagian mana yang tak faham lah. Okey, pelajar boleh cuba dulu. Okey, cikgu terus kepada contoh. Okey, yang ni cikgu nak terang detail lah. Contoh 13, contoh yang terakhir untuk tajuk kebarangkalian. Okey, kita pergi kepada contoh 13. Okey, sebuah kotak mengandungi 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning dan 3 biji guli biru. Okey, 2 biji guli dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Okey, so dekat sini biasanya cikgu akan minta pelajar lukis lah. Pelajar lukis So kita lukis dulu. Okey, 7 biji guli merah. So merah ni 7 biji lah. So kalau cikgu lukis kat sini so merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 biji guli merah, 5 biji guli kuning. So kuning ada 5. Okey, 2, 3, 4, 5. Okey, dan 3 biji guli biru. So biru. Okey, biru dan biru. Okey, ni adalah guli lah. Okey, so biasakan pelajar
Kalau pelajar tak berapa nak clear, pelajar lukis. Okey, seperti cikgu buat ni lah. Okey, kita nak lebih kefahaman So benda ni, guli ni duduk dalam satu kotak. Okey, so sekarang ni dia kata 2 biji guli dipilih secara rawak. 2 biji dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu. Okey, sekiranya guli pertama berwarna biru, so first dia ambil guli tu biru. Ni kali pertama. Okey, pertama. So kita fahamkan soalan dulu Okey, berwarna biru. Maka guli biru itu akan dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua diambil. So sekarang ni bila dia ambil biru, so dia letak balik guli biru dalam tu. Okey, so ni cerita dia pulangkan balik So dia pulangkan balik. Okey, sekiranya guli pertama bukan berwarna biru, okey, maka guli tidak dipulangkan. So kalau biru dia pulang, biru ni dia pulang. Okey, kalau bukan biru, okey, dia akan ambil guli lain lah. Okey, guli yang kedua dipilih. Okey, so maka guli itu tidak dipulangkan ke dalam kotak dan guli kedua dipilih. Hitung kebarang kalian. Mendapat kedua-dua guli berlainan warna. Okey, hitung kebarang kalian mendapat kedua-dua guli berlainan warna. Okey, macam mana kita nak solve problem ni Okey, kita tengok step yang pertama. Okey, memahami masalah. So cikgu conteng sikit. Memahami masalah. So dekat sini peristiwa dia bersandar kita tahu peristiwa bergabung, bersandar. So bersandar bersandar ni maksudnya ada kaitan lah. Okey, poin yang pertama bersandar, poin yang kedua jumlah guli kat dalam ni. So ada berapa guli? So dekat sini 7 12 15 So jumlah guli 15. Jumlah guli 15. Okey. So sekarang ni kedua-dua guli berlainan warna. So kita ambil merah dululah. Kita ambil merah. Mungkin merah kita akan dapat partner dia kuning lah. Okey. Mungkin merah kuning. Okey, mungkin merah biru. Okey, mungkin kuning merah. Mungkin kuning biru. Okey, mungkin biru merah dan biru kuning. Yang ni pelajar tahu ni. Okey, pelajar tahu. So kalau biasanya kalau kita lukis gambar raja pokok kan, kalau yang pertama merah, yang kedua mungkin kuning, mungkin biru. So inilah MKMB. Ni yang kita ambil. Kalau guli pertama kuning, mungkin guli kedua merah atau biru. Kalau guli pertama biru, mungkin kuning atau, kalau biru, kuning atau merah. So semua ni adalah kebarangkalian yang akan kita dapat lah kalau kedua-duanya berlainan warna. Kat sini poin dia berlainan warna. Okey. So seterusnya kita nak merancang strategi lah. Okey, first kali memahami masalah. So kita rancang strategi, kita cari kebarangkalian. Okey, cikgu buat yang kedua. Rancang strategi. Okey. So kita lukis gambar rajah pokok Lukis gambar rajah pokok. Rajah pokok.
Okey, seterusnya kita cari kebarangkalian lah. Kebarangkalian, so yang dekat atas ni. Okey, merah, kuning, union dengan merah biru, union dengan kuning merah, union dengan kuning biru, union dengan biru merah. Okey, dan last sekali union, cikgu sambung dekat bawah union dengan biru kuning. Biru kuning. Okey, ni kebarangkalian untuk yang dapat berlainan warna berlainan warna. Okey, so macam mana kita nak lukis gambar raja pokok? Okey, tadi kita rancang strategi, ni kita jalankan strategi lah. Okey, kita tengok guli pertama. Guli pertama. Okey, first kali guli pertama berwarna merah. So berwarna merah, so merah dekat sini ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau merah 7 per dengan 15. Okey, kalau kuning kita tahu 5 per dengan 15. Kuning ada 5 biji kan. So biru ada 3 biji. So biru 3 per 15. Okey, ni guli yang pertama lah. Guli yang pertama. Okey, untuk guli yang kedua. So guli kedua guli kedua. Okey, yang ni sama juga. Okey, kalau guli merah, kita pergi kepada guli merah dulu So guli pertama warna merah, so kita tolak 1 lah. Okey, so dia jadi 6. Okey, per dengan ruang sampel dia 15, kita dah tolak 1 dia jadi 14. Ni kalau guli merah lah. Okey, kalau guli kuning, okey, kuning 5 per 14. Okey, kenapa 5 per 14? Sebab kita dah ambil 1 dekat sini. Kita dah ambil 1. Okey, so kuning settle. Kalau biru 3 per 14. Kenapa 3 14? Sebab kita dah ambil 1. Okey, so settle untuk merah guli yang pertama Okey, so cikgu pergi warna biru. Okey, kalau guli pertama warna kuning, okey, guli kedua warna merah. So warna merah, dia warna merah ni adalah 7. Asal dia 7 per 14, 7 per 15. So kita ambil 1, dia jadi 7 per 14 lah. Ruang sampel dia jadi, sebab kat sini cikgu dah ambil 1 So merah. So kalau kuning, kuning 5 per kuning. Okey, guli pertama ni kuning. So kalau guli pertama kuning, so kita tolak 1 So 4 per 14. Okey, so guli yang ketiga warna biru. So cikgu dah kurang 1, jadi 3 per 14. Okey, mudah je gambar raja pokok ni. So settle untuk yang kedua. Okey, gambar raja pokok yang ketiga. So kalau guli pertama berwarna biru, so guli yang kedua merah. Kejap merah, kuning, biru so biru. Okey, so kita tengok guli merah dulu. Okey, guli pertama berwarna biru. So merah dia 7 per 14 lah. Okey, kalau kuning 5 per 14. Dia masih kekal cuma ruang sampel dia je kita tolak. Okey, kalau biru 3 per 15. Okey, so ni jawapan yang akhir ni adalah kesudahan dia. Kat sini adalah kesudahan. Okey, so kesudahan yang kita ada MM, MK, MB, KM, KK, KB, BM, BK,
BB. Okey, so sekarang ni dia nak guli yang berlainan warna kebarangkalian. So cikgu tulis sikit, kebarangkalian guli berlainan warna. Warna. So macam mana kita nak kira yang berlainan warna? So yang ni cikgu bulatkan ni adalah berlainan warna lah. Okey. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so kita kena kira lah. Okey, kebarangkalian kita tengok yang pertama dulu merah kuning. So merah kuning so merah kuning dia ada 7/15. Okey, darab dengan 5/14. Ni untuk yang pertama. So kita tambah lagi. Okey, untuk yang kedua merah dengan biru. So 7/15. Okey, darab dengan biru 3/14. Okey, kita tambah lagi. Okey, kuning biru. So kuning kita ada, sekejap merah biru settle, merah kuning settle. Okey, kuning merah. So kuning merah 5/15 darab dengan 7/14. Okey, yang ni untuk kuning merah. Okey, so kita ada 3 lagi kuning biru. So kuning biru 5/15 darab dengan kuning biru 4/14. Okey, so kita sambung lagi. Kuning biru settle, biru merah. So biru kepada merah. Okey, kita ada 2 lagi sekejap. Biru kepada merah maksudnya 3/15 dia akan tambah dengan 7/14. So tambah lagi kat sini So kita ada 1, kita ada 2. Okey, so jawapan akhir yang pelajar akan dapat, okey, kalau pelajar kira, pelajar akan dapat 349 per dengan 523. So ni jawapan akhir dia. Jadi kebarangkalian mendapat guli yang berlainan warna 349 per dengan 523. Okey, so macam mana kita nak semak jawapan dia? So dia ada kaedah pelengkap dekat situ. Kaedah pelengkap maksudnya satu tolak dengan, okey, kita tolak dengan yang kita tak bulat ni. Merah dengan merah, kuning dengan kuning, biru dengan biru So kita akan dapat jawapan yang sama lah. Okey, so itu saja untuk hari ni. So clear aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. So cikgu akan bincang soalan latihan yang ada dalam buku ni lah. Okey, ataupun pelajar boleh cuba jawab, dan kalau ada soalan nak tanya, pelajar boleh tanyalah cikgu. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Boleh subscribe, boleh like channel cikgu dan boleh komen. Terima kasih semua. Assalamualaikum.